Buletin Pagi 4 September bersama saya Hadin Hussein. Tajuk utama pagi ini: Pegawai khas SST dilantik setiap negeri. Juga seorang bekas adun Selangor ditahan SPRM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Selangor ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Penahanan itu bagi membantu siasatan berkaitan dakwaan salah guna kuasa berjumlah lebih RM50,000. Beliau yang berusia 56 tahun itu ditahan kira-kira jam 5.50 petang di pejabat SPRM Selangor ketika hadir memberi keterangan. Menurut sumber, suspek dipercayai melantik sebuah syarikat milik anaknya sebagai pembekal bagi program Masyarakat Pusat Khidmat DUN. Pengarah SPRM Selangor, Dato' Alia Salim ketika dihubungi mengesahkan suspek ditahan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Seorang pegawai khas yang bertanggungjawab untuk memberi penjelasan mengenai cukai jualan dan perkhidmatan SST kepada orang ramai akan dilantik di setiap negeri. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata, individu yang dilantik itu merupakan seorang pakar percukaian yang membantu memberi penjelasan lengkap mengenai SST. Beliau berucap pada sesi taklimat SST bersama Menteri Kewangan di Seremban malam tadi. Turut hadir Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook dan Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun. Tambah Guan Eng, pegawai yang dilantik itu nanti perlu menjawab setiap aduan yang diutarakan oleh orang ramai mengenai SST secara lisan. Namun katanya jika orang ramai perlukan jawapan bertulis, mereka boleh dapatkan daripada pengarah kastam negeri masing-masing. SST 10% yang mula berkuat kuasa Sabtu lalu melibatkan 5,612 barangan dan 793 barangan bagi cukai jualan 5%. Sementara itu, seramai 500 peserta termasuk pemilik syarikat dan pemain industri di negeri ini hadir bagi mendengar taklimat berkenaan SST. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Sabah mengesan kenaikan harga alat ganti kenderaan berikutan pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Ia hasil pemeriksaan di dua bengkel di Inanam berhampiran Kota Kinabalu. Ada berlaku kenaikan harga barang alat ganti dan kami akan menyimak semula apa puncak-puncak kenaikan harga terhadap alat ganti berkenaan. Dan di sini pihak KP dan HEP ingin menasihatkan kepada semua peniaga agar tidak menaikkan harga barang sewenang-wenangnya. Jika ianya disebabkan oleh kenaikan disebabkan oleh sales tax atau service tax, bagi kami tidak masalah. Harga setiap alat ganti didapati naik antara 80 sen hingga RM5. Namun pemeriksaan lanjut akan dilakukan bagi mengenal pasti sama ada barangan terbabit adalah daripada stok baru atau syarikat berkenaan menaikkan harga walaupun menjual stok lama. Beliau terdahulu menyertai operasi dan pemeriksaan sempena Ops Catut 5.0 di Kota Kinabalu. Selain bengkel, operasi dijalankan serentak di seluruh negeri itu turut membabitkan pengilang, pengimport dan pemborong. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna serta Kementerian Kewangan bagi mencari jalan memastikan harga barang produk pertanian tidak sewenang-wenangnya dinaikkan setelah pelaksanaan cukai perkhidmatan dan jualan SST. Tugas dan tanggungjawab Kementerian Pertanian, kita akan memastikan kecukupan bahan-bahan makanan dan termasuk juga produk-produk makanan. Apabila dia telah dipasarkan ataupun produk-produk itu telah mula untuk dibeli ataupun diperniagakan, maka dia melibatkan beberapa kementerian yang bukan hanya Kementerian Pertanian. Dia termasuklah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Hal Ehwal Pengguna, Kementerian Kewangan, dan kalau melibatkan
barang-barang itu untuk diekspor. Ia juga melibatkan Kementerian Perdagangan Antarabangsa. Dan dalam kita menghadapi SST ini, kita harus membuat beberapa perbincangan dengan pihak beberapa kementerian lagi, termasuklah Kementerian Kewangan. Jadi untuk itu pada petang ini saya tidak dapat untuk memberikan apa-apa komen. Biarlah nanti penguasa di peringkat kementerian ini berbincang dan bermesyuarat untuk mengeluarkan satu kenyataan rasmi selepas SST nanti dikenakan. Sebelum ini, kementeriannya bersama KPDN HEP telah membuat satu jawatankuasa kawalan harga musim perayaan yang turut berfungsi dan beroperasi apabila berlaku isu kenaikan harga barang. Jelasnya, pihaknya hanya bertanggungjawab membekalkan keperluan makanan manakala harga ditentukan dan dikawal oleh KPDN HEP. Untuk 30 buah sekolah di sekitar daerah Kuala Terengganu dan Kuala Nerus di Terengganu mengalami kerosakan akibat ribut petang semalam. Ribut dan hujan yang melanda tidak sampai setengah jam itu menyebabkan beberapa bumbung sekolah mengalami kerosakan. Menurut Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu, Syafruddin Ali Hussein, pihaknya masih belum membuat anggaran bersabit nilai kerosakan. Pihaknya telah meminta Jabatan Kerja Raya Negeri untuk membuat anggaran tepat. Pentadbiran sekolah yang terlibat turut diminta mengutamakan keselamatan murid. Ini merupakan kejadian ribut kali kedua yang melanda Terengganu dalam tempoh 2 minggu. Sementara itu, seorang pemilik kedai menjual kenderaan kerugian lebih RM160,000 apabila premis miliknya serta 7 buah kereta rosak akibat ribut di Kampung Durian Burung. Ribut mengakibatkan bahagian garaj yang menempatkan pelbagai jenis kereta runtuh lalu menghempap kereta untuk dijual. Jadi yang dia lebih kurang pukul 3.50 petang lah. Lebih kurang 3.50 petang. Lepas tu dia mari ribut secara sekali dulu. Lepas tu yang kedua tu teruk. Teruk tu memang diterangkan habis lah. Saya punya premis ni lah. Lepas tu saya pun takut nak keluar pun takut sebab terlampau teruk dalam sejarah seumur saya ni. Seumur saya umur 43 ni first time saya paling teruk sekali lah beribut jadi macam ni. Ketika kejadian, dia bersama 3 pekerja dan seorang pelanggan berada di dalam premis. Walaupun terpaksa menanggung kerugian besar, namun dia yang menjalankan perniagaan sejak 16 tahun lalu bersyukur kerana tiada kemalangan jiwa. Seramai 2,801 pengundi awal bagi Pilihan Raya Kecil Balakong dan Seri Setia menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Bagi PRK Dun Balakong, seramai 31 pengundi awal terdiri daripada anggota polis akan mengundi di ruang legar kuartus Balai Polis Seri Kembangan. Dun Seri Setia pula seramai 2,770 pengundi awal terlibat, merangkumi 2,597 anggota tentera serta pasangan mereka dan 173 anggota polis. Dan untuk perkembangannya, apa kata kita terus sahaja ke kuartus Balai Polis Seri Kembangan bersama wartawan Syahira Izzati Yaakob. Silakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, hari ini 4 September 2018 merupakan hari pengundian awal bagi 2 pilihan raya kecil iaitu di Dun Balakong dan juga Dun Seri Setia. Dan pada hari ini di Dun Balakong iaitu N27 Balakong ini bakal menyaksikan seramai 29 orang pengundi awal yang terdiri daripada anggota polis Diraja Malaysia PDRM akan membuat undi melaksanakan tanggungjawab mereka di sekitar ruang lega kuartus Balai Polis Seri Kembangan ini. Dan untuk pengetahuannya, memandangkan jumlah pengundi awal ini berskala kecil, maka Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menetapkan bahawa tempoh membuang undi hanya sekitar jam 8 pagi hingga jam 12.30 hari nanti. Dan PRK Balakong ini bakal menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 melibatkan calon Pakatan Harapan diwakili oleh DAP iaitu Wong Siu Ki, dan beliau bakal ditentang oleh calon Barisan Nasional yang diwakili oleh MCA iaitu Tan Chi Tiong. Dan jumlah
jumlah keseluruhan bagi pengundi di sini pula adalah seramai 62,219 orang pemilih. Baik, untuk pengetahuan juga sedikit imbasan bagi latar belakang Balakong, iaitu pada pilihan raya umum yang lalu, DAP menang dengan majoriti 35,538 undi, menewaskan calon PAS dan juga menewaskan calon Barisan Nasional. Dan pilihan raya kecil ini juga diadakan ekoran kematian penyandangnya, iaitu Eng Tian Chi yang maut dalam kemalangan pada 19 Julai lalu. Dan ketika ini di sekitar pusat pengundian ini kelihatan anggota-anggota PDRM rapi beratur untuk sama-sama menunaikan tanggungjawab, dan juga timbalan pengerusi SPR iaitu Tan Sri Osman Mahmud juga turun padang bagi meninjau keadaan di sini. Baik, saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan langsung dari sini. Sebarang perkembangan lanjut akan saya bawakan kepada anda dari masa ke semasa. Untuk itu kita kembali bersama rakan setugas di Sri Pentas. Silakan. Terima kasih Syaira Izzati untuk laporan anda di sana. Baik, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani akan mengimport ikan dari negara jiran sekiranya jumlah hasil tangkapan ikan berkurangan di Pantai Timur ketika musim tengkujuh. Menterinya Datuk Salahuddin Ayub berkata pihaknya telah membuat persediaan bagi menghadapi kekurangan bekalan ikan ketika musim tengkujuh. Dalam beberapa bulan lagi, ekoran nelayan tidak dapat menangkap ikan di laut ketika musim itu. Saya lihat tadi vessel yang masuk tidak seperti mana yang dianggarkan. Ya. Jadi di sepanjang musim tengkujuh ini, seperti biasa, kita akan membuat persediaan. Kalau sekiranya berlaku kekurangan, maka kita terpaksa import ikan untuk menampung keperluan dalam negeri kita. Beliau terdahulu melawat pelabuhan ikan di Tok Bali, Pasir Putih, Kelantan, turut mendapati jumlah bot menangkap ikan semakin berkurangan setelah semakin hampir musim tengkujuh dan persediaan rapi telah dibuat bagi menghadapi musim itu. Masalah obesiti dan penyakit tidak berjangkit di negara ini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tinjauan mendapati seorang daripada setiap 2 rakyat Malaysia mengalami masalah berlebihan berat badan atau obesiti. Tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan melaporkan bahawa 1 daripada 2 rakyat Malaysia mengalami masalah berlebihan berat, overweight, dan juga obesiti atau kegemukan. Manakala sebanyak 17.5% rakyat Malaysia dikesan menghidap diabetes, 30.3% menghidap hipertensi dan 47.7% mempunyai paras kolesterol darah yang tinggi. Punca utama obesiti adalah disebabkan beberapa faktor, antaranya ketidakseimbangan pengambilan dan penggunaan tenaga harian, pemakanan ibu semasa mengandung dan amalan penyusuan susu ibu, corak pemakanan kanak-kanak yang dipengaruhi oleh ibu bapa dan persekitaran. Justru itu, Kementerian Kesihatan komited dalam menangani masalah itu, termasuk menjalankan program yang melibatkan individu dari peringkat kanak-kanak hingga dewasa. Dan menyedari hakikat kepentingan menjaga kesihatan, ada yang mengambil inisiatif dengan menganjurkan aktiviti riadah untuk motivasi golongan yang dilihat perlu menurunkan berat badan. Aktiviti sebegini memberi semangat dan iltizam untuk mereka memulakan sebuah kehidupan baru yang lebih sihat dan cergas. Safwan Sawi ke acara larian terbesar pertama di Malaysia baru-baru ini, ada laporannya. Tunggu dulu. Sekejap. Nantilah. Segan lah. Atau malulah orang mengata dan kutuk aku. Itu antara kebimbangan golongan ini kurang keazaman untuk memulakan kehidupan lebih sihat. Justru penganjuran acara seumpama ini diharap dapat memupuk kesedaran dalam kalangan mereka. Boleh berlari dengan orang tadi, boleh bercerita kan dengan orang punya. Saya pun sama juga dengan orang. Saya pun lari kategori B ni. A pun tak lepas. Kan? So tadi memang rasa semangatlah untuk kita, untuk Fat Boys buat benda ni tahun depan lah, insya-Allah.
Tak kira anda kurus atau berbadan comel, apa yang penting misi utamanya pastikan anda cergas dan sehat. Macam Boce kita ni. Jadi macam mana melihat stigma terhadap orang berbadan comel ni, Boce? Sebenarnya komuniti kami ramai. Itu yang paling penting. Sebab kita orang dalam Malaysia ni ramai. Kalau kita buat program-program macam ni untuk orang badan besar, mungkin dia orang akan tidak malu untuk datang. Kalau kita buat suka untuk orang biasa, mahin semua, orang gemuk takkan turun sebab orang akan pandang kenal dengan dia. Jadi bila kita buat program untuk orang gemuk akan datang. Tengok ramai komuniti hari ini. Ini belum lagi satu Malaysia. Kalau satu Malaysia kita round, mungkin itu adalah yang terbaik untuk orang-orang badan besar. Acara dibuka membabitkan beberapa kategori, antaranya lelaki 120 kg dan wanita 100 kg ke atas. Sebab kita nak change hidup kita untuk sihat. Nak tambahkan keyakinan tu have fun, kawan, semua itulah. Ada saingan, lepas tu ada support antara satu sama lain. Jadi kita tengok ada sama saya, kita tak takut lah kan. Kita lari dengan orang kurus, lalas kita berhenti, kita balik terus kan. Macam tu lah kan. Tapi bagus dia buat dalam ni. Kalau dia buat kat luar dah tentu sambil grab balik. Mana lah. Larian berlangsung di Taman Botanikal Perdana Ibu Negara sejauh 5 km. Hampir 500 peserta menyertai larian berkenaan. Pesta Halal Malaysia Halfest Giant 2018 bakal menawarkan harga terendah produk halal dalam usaha meringankan beban pengguna menangani peningkatan kos sara hidup. Ketua Pegawai Eksekutif Shoppers Malaysia Sdn Bhd, Datuk Muhammad Syukri Abdullah berkata, matlamat itu mampu direalisasikan apabila ekspor halal terbesar negara itu buat julung kalinya bekerjasama dengan hypermarket terbesar di Malaysia, Giant. Ini adalah kita bagaimana kita nak bawa semua orang ini, memang kita akan jatuhkan turun harga. Tahun ini pilot project. Kita akan study. Kita akan lihat bagaimanakah projek ini akan bergerak dan tahun depan mungkin kita akan bawa beberapa kementerian untuk nak pasti apakah sokong-sokong kementerian yang boleh kita dapat untuk bergerakkan perkara ini. Kita pasti murah daripada di luar. Selain harga yang lebih rendah daripada harga pasaran, pengunjung fiesta berkenaan turut akan mendapat voucher diskaun RM5 bagi setiap pembelian RM100 yang boleh digunakan di semua outlet Giant. Expo itu turut membuka peluang kepada pengusaha industri kecil dan sederhana IKS yang terlibat memasarkan produk mereka melalui pasaraya berkenaan. Halfest Giant 2018 akan berlangsung pada 26 hingga 30 September ini di Pusat Pameran Mines Seri Kembangan dari jam 11 pagi hingga 9 malam. Arab Saudi larang sementara import unggas hidup Malaysia. Kita ke laporan antarabangsa. Kementerian Alam Sekitar, Air dan Pertanian Arab Saudi mengeluarkan perintah larangan sementara import terhadap unggas hidup, telur dan anak ayam dari Malaysia. Ketua Jabatan Penilaian Risiko Ternakan Umum, Sanad Al-Harbi yang dipetik portal Arab News sebagai berkata, langkah itu tindakan susulan terhadap keadaan kesihatan haiwan di seluruh dunia. Langkah itu juga bertujuan untuk mengkaji surat amaran yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Dunia bagi Kesihatan Haiwan yang menyatakan kemunculan sesama burung atau kes influenza burung di Malaysia. Tindakan itu sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelak berlakunya penularan penyakit di negara ini. Sesama burung ialah penyakit berjangkit yang boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan kematian, terutama kepada burung-burung domestik seperti ayam, angsa, itik dan ayam Belanda. Ia disebabkan oleh virus avian influenza yang biasanya boleh berjangkit kepada burung, babi, kuda, anjing laut dan ikan paus selain manusia. Untuk rekod, lebih 200 juta ekor ayam, itik dan burung liar mati atau dibunuh disebabkan oleh virus H5N1 sejak 1997. Polis sedang menyiasat punca sebenar kebakaran besar yang memusnahkan Muzium Negara Brazil yang juga muzium terbesar di negara itu. Siasatan awal mendapati bangunan itu tidak mempunyai sistem pemecik dan struktur keselamatan kebakaran telah diabaikan bertahun-tahun. Menteri Kebudayaan Brazil Sergio Leto berkata kebakaran mungkin disebabkan oleh litar pintas atau belon kertas panas buatan sendiri yang mungkin mendarat di atas bumbung.
Belon sebegitu adalah tradisi lama di Brazil dan ia kerap kali menjadi punca kebakaran di Brazil. Sementara itu, Menteri Pelajaran Rusiali Suarez memaklumkan kerajaan bakal menghabiskan $3.6 bilion Amerika untuk membaik pulih struktur dan membangunkan semula koleksinya. Tambahnya, Brazil akan mencari bantuan antarabangsa dan sudah berbincang dengan UNESCO. Koleksi muzium itu adalah dari penemuan arkeologi kepada sejarah penting Brazil dan dunia. Muzium ini juga bekerjasama dengan Universiti Persekutuan Rio de Janeiro dan Kementerian Pendidikan. Ia ditubuhkan pada 1818 dan menempatkan beberapa koleksi mercu tanda termasuk artifak Mesir dan fosil manusia tertua yang terdapat di Brazil. Kemusnahannya disifatkan kerugian yang tidak terhitung bagi Brazil. Tentera rejim Israel terus bertindak kejam dengan merobohkan rumah-rumah di tengah penempatan milik rakyat Palestin di tebing barat. Jentolak mula merobohkan dinding kediaman terbabit berikutan arahan sebuah mahkamah Israel. Penduduk yang cuba menghalang tindakan rejim Zionis itu dihalau keluar dengan kekerasan. Tentera turut menggunakan gas pemedih mata dan peluru getah bagi menyekat penduduk mempertahankan kediaman masing-masing. Setakat ini tiada penjelasan diberikan mengenai arahan mahkamah untuk merobohkan kediaman di kampung Walajah itu. Jumlah penduduk yang cedera juga tidak didedahkan. Kampung Al-Walajah terletak di antara dua kejiranan penganut Yahudi Israel di Baitul Laham, tebing barat. Kita ke laporan sukan. Menjelang aksi Piala Suzuki AFF 2018 November depan, skuad Harimau Malaya akan mengadakan dua perlawanan persahabatan menentang Taiwan dan Kemboja. Menurut Ketua Jurulatihnya Tan Cheng Ho, ia antara persiapan skuad negara bagi mempamerkan aksi sebenar sebelum berlangsungnya kejohanan berkenaan. Ditemui pada sesi latihan di Stadium Universiti Sains Islam Malaysia USIM dinilai Cheng Ho mahu setiap anak buahnya menggunakan peluang ini sebaik-baiknya. Bagi aksi menentang Taiwan Jumaat depan, senarai 24 pemain telah dipilih termasuk 9 daripadanya dari skuad bawah 23 Dato' Ong Kim Swee yang baru selesai tugasan Sukan Asia 2018 di Indonesia. Sebagai jurulatih, saya rasa pemain yang dibawa kali ini mampu memberi satu prestasi yang terbaik dan masih lagi saya akan bagi peluang untuk mencuba atau mencari kombinasi pemain-pemain lagi ya. Skuad Harimau Malaya akan berlepas ke Taiwan pada Rabu depan. Selepas Taiwan dan Kemboja, 3 lagi perlawanan persahabatan bakal menyusul menentang Sri Lanka, Republik Kyrgyz dan Maldives. Pemain muda sekarang pun ramai juga yang berbakat dan boleh bermain ketika perlawanan peringkat antarabangsa. Untuk saya itu adalah salah satu persaingan yang kata sengit lah untuk pasukan untuk merebut dalam persebasan utama nanti. Pada Piala Suzuki AFF, Malaysia diundi dalam kumpulan A bersama Kemboja, Laos, Vietnam dan Myanmar. Piala Suzuki AFF akan berlangsung pada 8 November hingga 15 Disember depan. Meskipun gagal meraih sebarang pingat pada Sukan Asia Jakarta Palembang minggu lalu, masih ada harapan diletakkan oleh Kerajaan Negeri Melaka ke atas pelari pecut negara Khairul Hafiz Jantan menjelang Tamasya Sukan Malaysia ke-19 di Perak pertengahan bulan ini. Harapan menggunung itu disandarkan kepada anak kelahiran Kampung Berangan 6 Umbai Melaka itu dengan sasaran sekurang-kurangnya mengekalkan gelaran pelari pecut utama negara sekaligus membawa pingat emas untuk negeri Hang Tuah. Kita daftarkan dia dalam sukma ni olahraga. Tunggu keputusan dia. Nanti kita tengok balas keseluruhannya. Nanti kita akan buat ketetapan. Nama anak muda berusia 21 tahun yang diberi jolokan The Speedy Jantan mewarnai Tamasya Sukma ke-18 di Sarawak 2 tahun lalu apabila berjaya memecah rekod dipegang Watson Yambek dalam acara 100 meter dengan catatan 10.18 saat. Nama Hafiz bertambah gah apabila memecah rekod kebangsaan acara 200 meter yang dipegang Tan Sri Dr. M. Jagadesan selama 49 tahun dengan catatan 20.90 saat pada kejohanan olahraga Prasukan C 2017 di Stadium Bukit Jalil. Adli sebelum itu menerima kunjungan rasmi Eskobelia Sukan dan Modal Insan Negeri Perak, Hod Lee Chuan Ho di Sri Negeri Air Keruh.
Kunjungan bertujuan menghantar jemputan rasmi Tamasya Sukma ke-19 yang bakal berlangsung di Perak bermula 12 hingga 22 September ini. Sementara itu, Howard Lee Chuan Ho berkata, Kerajaan Negeri Perak kini bersedia untuk menyambut lebih 11,000 atlet yang bakal berkampung di negeri itu. Hampir semua venue bagi 29 acara sukan sudah siap sepenuhnya, manakala beberapa lagi gelanggang dalam proses sentuhan akhir untuk disiapkan. Tidak 100%, yang baki mungkin separuh peratus, mungkin 0.5% yang belum siap. Secara terus terang, gelanggang badminton di Kompleks Majlis Bandaraya Ipoh masih tinggal sedikit sebanyak fixture and fitting yang belum kita selesaikan, dan juga ada sedikit lagi masalah di padang bola Kerian. Pembinaan Astaka yang sebelum ini belum selesai, pembinaannya dah selesai cuma. Baik, Buletin Pagi berakhir di sini. Saksikan visual pembuat pastry terkenal Kanada berkongsi cara menghias kek menggunakan teknik cermin. Saya Adin Hussein. Assalamualaikum dan salam hormat.